mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita, jiwanya parah tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat saja hatinya derita, payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja ia bergelora kerana takut dengan Tuhannya. Lebih lagi setelah terbuat dosa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, sahabat-sahabat pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat Quran Circle. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebelum tu saya nak tanya semua apa khabar pagi ni? Adakah semua dalam keadaan yang sihat, sejahtera? Ya. Jadi alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpah kurnianya kita dapat pagi ini bersama-sama untuk meneruskan lagi untuk pertemuan dalam slot sharing tajwid bersama saya Ustaz Hadi dari Easy Ngaji. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan apa yang kita cuba lakukan pada pagi ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mohon doa pada Allah agar diberi kemudahan, diberikan kesenangan buat kita semua dalam meneruskan kehidupan harian kita insya-Allah. Dan jangan lupa juga untuk kita doakan sentiasa kepada sahabat-sahabat kita yang masih lagi diuji dengan kesakitan, masih lagi diduga dengan perkara-perkara, walaupun maksud saya selain daripada kesakitan, tetapi diduga dengan pelbagai keadaan yang mungkin agak menyukarkan. Bertepatanlah dengan apa yang berlaku sekarang ni, musim Covid ni kan. Jadi kita faham masing-masing ada masalah dan sebagainya. Jadi kita doakan agar dipermudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mohon juga pada Allah agar kita diberi kesihatan berterusan, dan dengan kesihatan yang ada ini kita dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Semoga Allah panjangkan umur kita ini dalam ketaatan insya-Allah, dan moga-moga kita dapat menjadi seorang insan, seorang individu yang sentiasa mengikut segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Okey, kepada sahabat-sahabat yang baru masuk, okey, selamat datang semuanya. Yang memberi salam, Waalaikumsalam. Jangan lupa untuk bantu saya, tolong sharekan dahulu kita punya live pada pagi ini. Okey, bantu saya untuk sharekan live kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada penyumbang star. Siapa tadi? Puan Jusiah kot, saya perasan tadi. Dan minta maaf lah kalau ada yang saya tak sebut nama apa semua kan. Apa pun terima kasih, jazakumullah kepada semua yang sentiasa support Easy Ngaji insya-Allah. Baik, jadi untuk hari ini tuan-tuan dan puan, jangan lupa untuk kita tajdid niat. Pagi ni kita tajdid niat kita betulkan niat kita insya-Allah. Kita nak mengaji ni semata-mata kerana Allah Taala, dan dengan orang kata berkat kesabaran, berkat kesungguhan kita insya-Allah, akhir nanti kita akan dapat satu impak ataupun kesan yang baik lah, yang mungkin sekarang ni kita tak nampak, tapi kita akan nampak untuk akan datang nanti insya-Allah, mudah-mudahan. Okay. Terima kasih kepada yang sudah bantu saya untuk share live kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan lupa juga untuk sediakan Al-Quran masing-masing, buku nota tuan-tuan dan puan, alat tulis dan segala kelengkapan lah untuk membantu memudahkan perjalanan sharing kita pada pagi ini. Alhamdulillah. So untuk pagi ini kita nak sambung ayat berapa ni? Okey, hari ni kita nak sambung dua ayat tuan-puan. 268, 269. Okey, muka surat 45. Kita nak sambung dua ayat hari ni insya-Allah, ayat 268 dan 269. Surah Al-Baqarah, muka surat 45. So tuan-puan boleh buka lah Quran masing-masing. Kalau tak ada Quran tak apa, nanti boleh tengok di paparan skrin sahajalah insya-Allah. Niat mengaji kerana Allah. Ya betul, insya-Allah. Baik, yang belum share bantu saya tolong share dulu. Kita dah nak mula ni. Baik, jadi terlebih dahulu sama-sama kita nakkan barakah
keberkatan untuk pertemuan kita pada pagi ini, supaya ianya tidak menjadi pertemuan yang sia-sia. Marilah kita dahulukan dengan bacaan pembuka Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, tuan-tuan dan puan, jom kita teruskan untuk bacaan istighfar kita sama-sama, insya-Allah. Moga Allah permudahkan segala hajat dan usaha kita. Kita mohon keampunan daripada Allah, yang mana kita tahu Allah adalah Maha penerima taubat, dan insya-Allah moga Allah tambahkan ilmu kepada kita, memberikan keyakinan kepada kita untuk sentiasa merasakan ilmu adalah satu perkara ataupun satu benda yang amat berharga buat kita semua, insya-Allah. Dan moga Allah kurniakan kepada kita amalan kebaikan, yang memang akan sentiasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jom sama-sama kita istighfar dahulu. Tarik nafas masing-masing, insya-Allah kita mulakan. Ready semua? Muhasabah diri kita bersama, insya-Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbulan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbulan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbulan. Wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbulan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Baik, alhamdulillah. Selesai untuk bacaan istighfar kita pada pagi ini. Baik, jadi insya-Allah mudah-mudahan ianya menjadi satu muhasabah buat kita semua. InsyaAllah moga-moga Allah memberikan pengampunan terhadap kita semua, ya. Apa yang berlaku pada kehidupan kita sebelum-sebelum ini, insyaAllah kita mohon agar Allah
ampunkan segala mungkin dosa silap kita pada sebelum-sebelum ini. Jadi untuk kali ini tuan-puan, kita jangan pandang ke belakang, kita terus mengorak langkah ke hadapan insya-Allah. Okey. Moga-moga Allah permudahkan urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Okey, jom. Untuk hari ini seperti yang saya sebut, okey, saya takut saya terlupa, so saya nak bagi tahu dulu siap-siap. InsyaAllah, seperti yang semua maklum, hari Selasa kita tak ada sharing tajwid disebabkan saya pun ada hal yang perlu diselesaikan lah, komitmen. Saya ada kelas sebenarnya hari Selasa, jadi kita akan gantikan dengan slot. Dan ini merupakan pertemuan yang kedua tak silap saya. Minggu lepas hari Selasa kita cuti kan, Raya Kurban. So insyaAllah esok akan berlangsung semula sharing santai bersama sahabat saya, rakan sekerja saya, Encik Helmi Raplis. Sebahagian daripada unit media sebenarnya, tim Izzy Ngaji jugalah. Alright, jadi insyaAllah beliau akan bersama anda pada esok pagi pada jam 9 pagi. Ini adalah live streaming lah tuan-tuan. Sama lah macam kita ni sekarang ni. Cuma esok bukan dengan saya. InsyaAllah tuan-tuan akan bersama dengan Encik Helmi Raplis. Tetapi bukan di Facebook. Live ini bukan di Facebook, tetapi di YouTube Izzy Ngaji. Jadi tuan-tuan, siapa yang belum subscribe, yang belum subscribe lagi channel Izzy Ngaji, silakan. Nanti tuan-puan buka je YouTube, type Izzy Ngaji, adalah keluar, jangan risau. Okay, insyaAllah kita baru nak kita cuba sekarang ni nak menghidupkan YouTube Izzy Ngaji. Boleh nah? Jadi mohon support daripada semua. Tolong bantu saya, bantu tim-tim Izzy Ngaji untuk kita kembangkan channel YouTube. YouTube Izzy Ngaji, insyaAllah. Dalam tu banyak konten-konten kita, seminit sharing tajwid dan sebagainya. Tuan-puan boleh tengok. Kan mungkin ada sahabat-sahabat yang baru join. Jadi dalam channel YouTube tu ada video-video yang pendek. Saya boleh katakan video pendek ni, kalau tuan-puan tengok tajuk dia tulis seminit sharing tajwid. Seminit sharing tajwid, yang mana seminit sharing tajwid itu diambil daripada sharing yang 2 jam ni lah. Dalam tempoh 2 jam yang kita jumpa tiap pagi ni, dalam sejam lebih ni. Boleh esok pagi insyaAllah. Bersama Ustaz Comel. Masya Allah. Allah. Harap-harap Encik Helmi kita baca komen Puan Zurina tu, supaya dia lebih semangat esok pagi. Okey, tajuknya insyaAllah nantikan apakah tajuk yang bakal dikongsikan kepada anda semua untuk perkongsian pada pagi esok. Saya yakin perkongsiannya santai tetapi sangat-sangat menarik dan menjadi inspirasi buat kita semua insyaAllah. Okey, esok esok jangan buka Facebook, buka YouTube. Buka YouTube Izzy Ngaji. Okey. Baik, alhamdulillah selesai. Baik. Jadi ini dia ayat yang kita nak bacakan pada hari ini. Surah Al-Baqarah ayat 268 dan 269. Saya terlupa nak tulis 269 tu. Hari ini 2 ayat lah, ya. Hari ini 2 ayat insya-Allah, 268 269. Jadi untuk hari Rabu nanti kita akan masuk. Ini yang terakhir ni tuan-puan untuk muka surat 45. Nanti kita akan masuk muka surat 46 pula lah insya-Allah. Okey. Semoga Izzy Ngaji terus maju berkembang luas, insya-Allah. Amin ya Rabb. Terima kasih atas doa. Terima kasih atas support sahabat-sahabat semua. Kita tak ramai tapi kita ada. InsyaAllah santai tapi sampai. Sudah sedia ke semua tuan-tuan perempuan? Masuk siapa yang belum masuk tu? Yes. Bantu saya, tolong share dulu. Siapa yang belum share, tolong share. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-puan, jom kita teruskan untuk bacaan kita untuk 2 ayat ini. Sedia ke semua? Okey, tarik nafas. Alright, tarik nafas, betulkan niat balik. InsyaAllah kita nak mulakan ni. Okey, ready? 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya' wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Baik, jom kita teruskan untuk sesi membedah kita. Jangan lupa untuk sedia dengan kelengkapan masing-masing nak menulis ke apa semua, nota, Quran dan sebagainya, insya-Allah. Okey, jom kita mulakan. So saya minta sahabat-sahabat sama-sama kita fokuskan apa yang bakal kita bincangkan pada pagi ini, insya-Allah. Okey lah. Jom. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'. Baik. Asy-syaitan. Baik. Kalimah asy-syaitan ni kita tengok di awal ni adanya hukum alif lam syamsiyah. Asya, asya, asya. Baik. Untuk huruf syin ni saya faham tuan-puan yang dah belajar tentang sifat huruf sepastinya dah biasa dengan sifat yang ada pada huruf syin ni, iaitu sifat tafashi. Biasa dengar sifat tafashi. Jadi tafashi ni adalah sifat hemburan. Jadi bila kita dah belajar, kita tahu sifat tafashi ini bukanlah bermakna kita terlalu nak fokuskan sangat sampai kita baca begini. Tak perlu tuan-puan. Tak perlu kita menonjolkan sangat sifat tafashi. Kerana apa? Sifat tafashi ni adalah sifat yang semula jadi memang ada pada sebutan huruf syin ni. Kita nak sebut tu mesti ada. Walaupun kita tak belajar sifat tafashi, kita tak pernah dengar, tapi sepastinya kita sebut akan wujud sifat tersebut. Jadi tak perlu fokuskan. Jangan kepala kita ni fokus sangat dengan sifat. Kalau tidak, maksud saya sifat tafashi ni lah. Kalau tidak, nanti dia berkemungkinan akan jadi unsur berlebihan. Asy-syaitanu. Kan? Jadi perlu ada pengawalan. Biasa je. Asy-syaitanu. Tapi janganlah lemah sangat. Asyai. Tu saya kata jangan fikir. Buat secara tak apa, natural tuan-puan. Boleh nak? Asy-syaitan. A'udzu billahi minasy. Tu. Huruf syin kan? Baik, boleh nak? So hukum kat sini alif lam syamsiah lah yang saya bincang tadi tu. Yang bunyi itu adalah sifat. Sifat tafashi. Baik, kemudian huruf ya yang sukun. Okey, huruf ya sukun, sebelumnya ada huruf yang berbaris atas. So kat sini dinamakan bacaan lin, bacaan yang berunsur lunak, lembut. Syai. Asy-syaita, syaita. Gitu. Okey, bacaan lin bersifat lunak, bersifat lembut.
Kemudian ta ini kita perlu tebalkan. Ta ni adalah huruf yang tebal selamanya. Kemudian kita panjangkan 2 harakat. Ni ada alif mat ni, nampak ni, tengah-tengah ni. Asyaitanu, tanu. Nun baris depan nu 1 harakat sahaja. Ya baris atas 1 harakat. I 1 harakat. Du 1 harakat. Ku 1 harakat. Nu ya'iduku. Ada 1, 2, 3, 4, 5 huruf yang perlu orang kata jaga dengan baik untuk kadar 1 harakat tersebut. Asyaitanu ya'iduku. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa saya rasa kat sini dia, walaupun dia 5 huruf, saya rasa dia tak berapa sukar sangat sebab dia antara huruf yang mudah untuk kita sebut. Okey, mudah untuk kita sebut. Asyaitanu ya'iduku. Nu ya'iduku. Ada 5 tu. Boleh dah, hati-hatilah jangan ada yang terpanjang terlebih daripada 1 harakat ke ataupun terkurang laju sangat ke. Okey, so kena cantik lah, konsisten. Asyaitanu ya'iduku. Okey, setakat tu je. Kemudian mim ni baris depan ni terus masuk lam. Nu ya'idukumul. Okey, kat sini alif lam qamariyah. Okey. Kemudian huruf qaf yang mati. Okey, huruf qaf yang mati di tengah-tengah perkataan ataupun bacaan, maka wujudlah yang dikatakan qalqalah. Jadi qalqalah sughra, qalqalah yang kecil, qalqalah yang kecil ataupun lemah. Walaupun kita faham ianya adalah qalqalah yang kecil dan lemah, tetapi kita kena ingat huruf qaf ini sememangnya sifat yang tebal. Jadi jangan faqra, kan, jangan lemahkan, jangan buang sifat tebal dia lah. Sebab kan nak memahami kata sughra tadi kan, kecil. Tidak, sifat asli kekal lah. Okey. Jadi macam mana praktikal dia? Kita terus pada praktikal. Saya harap tuan-puan jelas dengan bunyi dia. Saya ambil daripada awal tu. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa faqra. Faqra. Faqra wa faqa. 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 Faqra. Faqra. Dia bukan faqa. Dia bukan baris atas, tuan-puan. Ingat, qalqalah ni perlu terhindar daripada segala baris. Daripada sebarang baris. Tak boleh. Baris atas ke, baris bawah, baris depan. No. Faqara. Itu jelas baris tu. Faqara. Ni lantunnya. Faqara. 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 Asyaitanu ya'idukumul faqra wa Dapat tak, tuan-tuan dan puan? Faqra. Faqra. Jangan terlalu orang tak apa, kita menahan sangat faqra kan, sampai bunyi belakang tu. Tak perlu. Layankan aja. Santaikan bunyi dia, tapi sifat tebal isti'la wujud. Isti'la ni tak apa, terangkat pangkal lidah. Untuk menghasilkan suara tebal tu lah. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum. Okey, kita teruskan. Ra baris atas, ra tebal lah. Okey, baris atas. Wa ya. Hamzah yang mati ini. Ini bukan ya mat. Ini bukan alif mat. Wa ya. Tidak. Wa ya. Matikan hamzah. Dan jangan wujudkan bunyi lebihan lah. Wa ya'mu. Wa ya'mu. Wa ya'muru. Wa ya. Syiddah, tuan-tuan. Tahan suara hamzah tu. Sebab hamzah ini memang kategori huruf syiddah. Suara yang tidak terlepas. Ataupun erti kata lain, suara yang tertahan lah. Okey. Dia tidak terlepas. Wa ya. Cuma janganlah buat terkejut. Saya pernah pesan sebelum ni. Wa ya'murukum. Nak menzahirkan syiddah itu lah kononnya kan. Tak perlu. Faqara wa ya'murukum. Wa ya'muru. Jangan buat terkejut-terkejut macam tu. Tak payah. Cukup kita menyelesaikan sifat yang disebut tadi.
Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum wa ya'mu. Cukup begitu. Jangan terkejut. Boleh? Wa ya tu. Sampai terangkat kepala, bahu semua kan. Seronok benar nak buat syiddah. So ingat, cukup sekadarnya. Mim baris depan mu, ru. Ra baris depan ru, tebalah. Okey. Kum mimmati bertemu ba, ikhfa syafawi. Ikhfa ni maksudnya sembunyi. Kita nak sembunyikan apa? Sudah tentu mim tersebut. Sebab ini dalam perbincangan hukum mim mati. Okey. Jadi ikhfa ni kita sembunyikan mim apabila ianya bertemu dengan huruf ba. Jadi kaedahnya macam mana? Tutup bibir bersahaja. Kumbi. Dan sepasnya untuk hukum ikhfa syafawi ini, okey, untuk hukum ini mesti kena dengung kadar 2 harakat. Wa ya'murukum bil fah. Ingat, ikhfa syafawi tidak sama seperti ikhfa hakiki. Wa ya'murukum wa ya'murukum bi. Tuan-puan, hati-hati, jangan tersilap. Memang nama sama ikhfa sembunyi, tapi kena faham ikhfa hakiki. Ikhfa yang menyembunyikan dalam keadaan yang sebenar-benarnya. Hakiki. Tapi ini ikhfa syafawi. Okey. So saya harap semua jelas. Poin penting dia, ikhfa syafawi tidak sama seperti ikhfa hakiki. Maksud saya tak sama ni ialah dari sudut nak membunyikan dia. Okey, jelas tuan-tuan dan puan? Wa ya'murukum bil fah. Bil ni alif lam qamariyah. Okey, alif lam qamariyah. Bil fa, matikan ha pedas ni, fah. Bil fa, bil fah sya. Bil fah. Okey, lam ni jangan tawallud lah, jangan beranakkan bunyi dia. Bila kum bil fah bila, kan? Jangan terlalu santai sangat. Wa ya'murukum bil fahsya. Fahsya. Huruf ha ni matikan dia. Kemudian untuk ha pedas ni kita kena sempitkan di bahagian tengah kerongkong kita. Ingat tu. Kemudian sya kita panjangkan. Asalnya dia memang mat asli ni, sya ni. Kan ni alif mat sebelumnya baris atas. Tapi disebabkan selepasnya ada hamzah, maka berubahlah kadar mat tersebut menjadi 4 ataupun 5 harakat. Jadi untuk menampakkan berlakunya bacaan yang melebihi 2 harakat, maka wujudlah simbol mat ini, diletakkan simbol mat ini sebagai isyarat, petunjuk kepada kita bahawa kena baca lebih 2 harakat. Jadi bila kata lebih tu berapa pula? 4 ataupun 5 harakat. Bergantung pada hukum lah. Macam ni, kalau kita bincang dari sudut hukum, mat wajib muttasil. Huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Baik. So, asas dia 4 ataupun 5 harakat. Untuk keadaan ini, cuma untuk keadaan ini, sebabkan kita berhenti pada mat wajib muttasil, yang mana hamzahnya di hujung perkataan, fahsya, maka dia boleh dibaca dengan 4, 5 ataupun 6. Ada tambahan 6 harakat. Sebab ia juga diiktiraf sebagai hukum apa? Mad arid lis-sukun. Ma'arid lis-sukun 2, 4, 6 kan? 2, 4, 6. Jadi yang 6 harakat itu juga termasuk dalam kalimah ini, fahsya. Tapi ingat ketika berhenti sahaja, bukan ketika wasal, bukan ketika sambung.
Kalau sambung bil fahsya'i wallahu ya'idukum, maka kalau kita sambung 4 ataupun 5 harakat lah macam biasa. Kalau kita sambung 4 ataupun 5 harakat. So kena jelas kat sini. Kalau berhenti baru 4, 5, 6 disebut mad wajib muttasil arid lis-sukun. Panjangan nama dia. Tak apalah, pelan-pelan dengar dulu. Nanti insya-Allah ada masa kita boleh hafal sikit-sikit. Okey? Nak sebut mad wajib muttasil pun saja tak ada masalah. Jangan rasa pening sangat nak fikir-fikir kan, nama-nama istilah yang panjang gitu. So selesai. Saya baca daripada mula. Kemudian kita akan baca sama-sama lah. Okey? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. Okey, kita baca sama-sama isti'azah. Mak wajib muttasil arid sukun 4, 5, 6. Ya, betul. 4, 5, 6 Ingat kalau berhenti pada hamzah yang di hujung. Okey, sedia semua isti'azah, terus pada bacaan. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. Okey, selesai. Kita sambung lagi. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu. Baik, kalimah Allah ni kita kena baca dengan tebal. Okey. Sebab apa? Sebab sebelumnya berbaris atas wa. Ingat kalimah waw. Okey. Huruf waw ni kita tak perlu tebalkan wa. Wa macam biasa. Wa. Wallah. Okey. Wallah. Puan Nora Mahmud, mak wajib mutasil arid sukun 2, 4, 5, 6. 2 tak termasuk kena jelas betul-betul. Mak wajib tu saja 4 ataupun 5. 6 itu wujud atas disebab nak diiktiraf sebagai ma'arid sukun. So 2 tak termasuk. 2 ni untuk ma'arid sukun 2, 4, 6. Jadi nak elakkan kekeliruan ni kita guna kaedah asas 2, 4, 6 ma'arid sukun, mak wajib mutasil 4 ataupun 5. Selesai. Kan nanti lama kelamaan insya-Allah kita akan jelaslah dengan baik. Okey, jangan silap pula. Boleh. Kita sambung semula. Wallah. Okey, kalimah Allah tadi tebal Hu ya'idukum. Hu ya'idu. Ni ada 4 huruf yang kita kena jaga satu harakat dia. Hu ya'idukum. Mim mati bertemu mim. Saya tengok banyak silap lah ni. Mak wajib mutasil sukun 2, 4, 6. Bukan 2, 4, 6 Puan Nazimah. Silap kot dah. 4, 5, 6. Mak wajib mutasil arid disukun 4, 5, 6. 2, 4, 6 mak arid disukun. Ni jangan confuse lah. Risau silap lah. Siapa ajar tu? Ustaz Adi apa? Mudah. Tak pasal-pasal lainnya. Kena kecam awak. Mana ustaz yang ajar mak wajib mutasil 2 harakat? Okey, so kalau tak clear boleh tanya, tak apa, nanti saya explain balik. Baik, wallahu ya'idukum, mim mati bertemu mim idgham mislain.
Okey, idgham mithlain. Idgham mithlain ni kita kena jelas dulu lah. Maksud idgham ni masuk kan? Masuk. Jadi kita nak masukkan apa? Masukkan bunyi mim ini ke dalam mim. Masukkan bunyi mim ke dalam mim. Jadi atas sebab itu kita tengok terdapatnya simbol sabdu pada mim yang kedua ni. Asalnya tak ada pun. Tapi sabdu ini wujud di sini disebabkan nak menunjukkan adanya unsur idgham. Boleh nak? Silap lagi ustaz. Tak apa buat. Biasalah tu, belajar kan. Okey, tak ada hal. Okey nah. Wallahu ya'idukum. Dengung sempurna. Jangan sorok-sorok bunyi dia. Jangan sorok-sorok bunyi dia. Dengung sempurna. Macam mana kita baca wajibul gunnah, macam itulah keadaannya di sini. Wallahu ya'idukum maghfiratan kum. Okey. Maghfi. Dah lepas dengung ni apa semua tadi, huruf ghain. Huruf ghain ni huruf favorite tuan-tuan puan-puan, betul tak? Suka sangat buat huruf ni. Okey, huruf ghain ni dia hujung kerongkong. Hujung kerongkong kita. So, mungkin ada sebahagian yang rasa susah nak buat. Okey. Dan yang paling saya kena tegaskan di sini, huruf ghain ni jangan sesekali kita hampirkan bunyi dengan huruf kha, walaupun point dia sama. Kan? Jangan buat bunyi, kalau orang tanya huruf apa tu? Gha. Kita tak wujud huruf gha. Okey? Ni huruf ghain sahaja. Maghfirah. Maghdubi. Maghfirah. Okey? Kat sini dia kena banyak latih sikit lah. Kalau yang mungkin ada yang rasa susah nak sebut, ataupun mungkin selama ni dah biasakan dengan bunyi yang kurang tepat, jadi mungkin ambil masa sikit lah nak ubahkan. Yang penting tu saya tegaskan di sini, jangan hampirkan bunyi ghain dengan kha. Starting tu, pemula dia tu dah okey dah. Hujung tu dah ada bunyi kha pula. Makhraj sama ustaz? Ya, sama. Okey. Sama. Di hujung kerongkong. Huruf ghain dengan kha. Tu saya kata, sebab tu saya kata saya tegaskan tadi. Jangan apa, yelah, tempatnya sama. Ya tak? Mungkin ada orang tak apa, kemungkinan besar lah untuk bunyi sama. Begitu juga huruf kha. Kan nak sebut kha, tersebut pula ghain. Itu saya kata tadi. Penyudahnya bila tanya huruf apa tu? Gha. Huruf gha. Digabung dua-dua sekali. Okey, baik. Selamat datang yang baru masuk, insya-Allah. Moga-moga diberi kelapangan, diberi kemudahan, insya-Allah. Okey. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Boleh, tuan-tuan perempuan? Huruf ghain so kena banyak latih sikit. Dan ingat, huruf ghain ni dia bersifat rakhawah. Maghfi. Jangan sentak bunyi dia. Ya'idukum maghfiratan. Terkejut. Tak mau terkejut. Boleh nak? Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu. Boleh. Baik, fa baris bawah fi, ra pada atas, ra tebal, tanwin bertemu mim, idgham bi gunnah. Idgham ni masukkan bunyi tanwin ta ini ke dalam mim, idgham bi gunnah, dengan dengung, sertakan dengung. Boleh juga kita sebut idgham ma'al gunnah di sini, tak ada masalah. Okey, maghfiratan minhu.
Nun mati bertemu ha. Izhar halqi. Izhar, jelas maksudnya. Jelas. Jelaskan sebutan nun itu apabila bertemu dengan huruf ha, yang mana datangnya daripada halqiyah, makhraj kerongkong kita ni. Boleh? Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu. Hu satu harakat, wa satu harakat, fa satu harakat. Cuma kat sini ada huruf yang mati kan, huruf dad yang mati, jadi terus matikan. Fal. Huruf dad bersifat tebal selamanya. Okey, saya bagi asas. Tebal selamanya dan tidak ada lantunan. Ingat tu. Dia hanya tebal tetapi buang usul-usul lantunan tu tak mau, buang jauh-jauh. Wa faddal, tak mau. Wa faddala, wa fadd, wa faddla. Okey, beza nah. Wa fadla minhu wa fadla minhu wa fadla wa fadla wa fad wa fad wa fad. Tuan-puan dengar ada bunyi belakang. Okey. Maghfiratan minhu wa fadla. Boleh? Cik Rosmani, dha sifat ismat. Kalau bukan ismat mungkin ada silap sikit tu. Sifat itbaq. Okey, itbaq. Isti'la dan itbaq. Itu ciri-ciri nak menunjukkan sifat yang kuat pada dha ni. Sifat ismat tu tak ada apa-apa. Itu dari sudut kelancaran dalam menyebut huruf sahaja. Itu izlaq wa ismat. Okey nah. Kalau kata sifat yang menzahirkan nak menunjukkan tebalnya huruf ini adalah sifat itbaq. Boleh nah, sifat itbaq ataupun isti'la. Okay, clear Baik, huruf dha ni ingat dua benda. Jangan lantunkan, itu larangan, dan apa yang kita kena kekalkan ialah sifat tebal dia. Ingat tu. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wa fadla wa fadla wa fadla. Boleh nah? InsyaAllah. La ni kalau kita berhenti ma'iwat dua harakat. Asalnya lan. Okey, wa fadlan. Tapi bila kita waqaf, kita berhenti wa fadla. La dua harakat. Okey, itu iwad, tukar. Okey, tukarkan bunyi tanwin kepada mat dua harakat. Itu kata iwad. Boleh? Wallahu wasi'un alim. Sekali lagi kalimah Allah yang perlu ditebalkan pada lam tersebut. Lam pada kalimah Allah ni yang bersabdu ni ditebalkan disebabkan sebelumnya terdapat huruf yang berbaris atas. Okey. Wallahu wasi'un. Huwa. Waw ni baris atas dan mat. Wasi, sin baris bawah si, un, tanwin bertemu ain. Okey. Tanwin bertemu ain. Un'a, un'a, un'a. Baik, hukum kat sini izhar halqi. Saya rasa semua jelas. Cuma yang kita kena hati-hati ialah sebutan un dengan a ni. Kan dua-dua huruf ain, betul? Un'a. So, putuskan, pisahkan bunyi di antara kedua-dua huruf tu. Jangan sekalikan un'a wasi'ul alim. Kan, kalau tidak dia akan jadi bunyi yang malas. Wallahu wasi'un alim.
Wallahu wasi'un alim. Kita tak mau bunyi-bunyi malas tu. Un. A. Un. A. Wallahu wasi'un alim. Si'un a. Si'un. Wasi'un a. Wasi'un a. Tuan-puan cuba buat. Boleh, cuba buat. Okey, ikut saya sama-sama. Kita ambil daripada wasi'un a. Tu je, sama-sama. 1, 2, mula. Wasi'un a. Sekali lagi. 1, 2, mula. Buat je, jangan malu tuan-puan. Buat je. Saya dengar. Wasi'un a. Sekali lagi. Wasi'un a. Cuba buat. 1, 2, mula. Macam tu. Okey, ingat. Kekalkan bunyi macam tu. Buat. So, lepas ni jumpa keadaan macam ni, buat macam tuan-puan buat tadi tu. Serius jadi. InsyaAllah okey dah. Okey nah? Wallahu wasi'un alim. Un'a. Gitu. Wallahu wasi'un'a. Okey, clear. Izhar halqi. Kemudian lim. Lim tu ma'ril sukun. Okey, ni kita berhenti pada mim. Kita nak berhenti kat mim ni kan. Sebelum dia ada ma' asli. Itulah dia ma'ril sukun. Kadarnya 2, 4, 6. Okey, 2, 4, 6. Mohon diri dulu, ada vaksin. Okey, baik Puan Faizah Amran. Semoga dipermudah. Takut. Jangan takut. Baik, so selesai untuk baris kedua ni. Saya baca dulu, kemudian kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Okey, kita baca sama-sama. 1, 2, mula. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Ingat dha tu jangan lantun. Wa fadla. Gitu. Kita teruskan wallah. 1, 2, mula. Wallahu wasi'un alim. Okey, selesai. Kita teruskan lagi. Yu'til hikmata man yasha. Yu'. Matikan hamzah ni. Ingat syiddah, tahan suara. Jangan yu'. 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 Muncul bibir sebab ya ni baris depan. Yu'. Til. Okey, matikan lam ini dan jangan beranak. Til. Pegang makhraj lam betul-betul. Tilhi. Okey, alif lam qamariyah kat sini. Kemudian huruf kaf yang sukun perlu dikemaskan sifat hamsnya. Sifat hams. Macam mana nak kemaskan sifat hams ni? Semestinya kena selesaikan syiddah dahulu. Tahan suara dulu. Haik. Kemudian nak zahirkan hams tu pula. Ingat, dia bukan bunyi k. Dia bukan bunyi k. Dia bunyi k. Beza Yu'til hikmata. Hik. Bukan hik. Yu'til hikmata. Kalau tidak nanti jadi hik. Okey. Yu'til hik.
yu'til hikmata man yasha. Alright. Hati-hatilah bunyi hams tu. Cukup dengar pada telinga kita je. Sebab tu bunyi dia tenang-tenang je. Dia tidak terlalu menonjol. Baik, kemudian hikmata, mata, satu harakat mim ta ni. Nun mati bertemu ya. Dengung semestinya idgham bi gunnah. Masukkan bunyi nun ke dalam ya bi gunnah dengan dengung. Dan pastikan bunyinya tak kosong. Pastikan idgham itu dilakukan dengan adanya unsur dengung. Idgham bi gunnah. Ya, jangan kosong. Beza mai dengan mai. Jadi kita tak mau kita tak mau bunyi yang kosong. Mai. Kalau jauh maknanya orang tak dengar lah bunyi hams dia, Ustaz. Tengok juga. Tengoklah jauhnya macam mana. Kalau setakat depan kita dalam keadaan sunyi, tak ada bunyi apa-apa, tak, InsyaAllah boleh dengar lagi lah. Kan? Kalau setakat jarak sedepa ke apa, boleh dengar lagi. Kalau betul-betul jauh tu, memang tak dengar lah. Melainkan kalau pakai mikrofon kan. Macam sekarang ni saya dengan tuan puan, kita jauh. Tuan puan kat KL, ada yang kat Sabah, Sarawak, Singapura, Indonesia. Tapi bila saya buat dengar tak sifat hams tu? Sebab apa? Sebab ada mikrofon. Dia begitulah. So kalau dalam keadaan yang berhadapan, kena tengoklah jaraknya macam mana. Ada pakai mic ke. Cuma kalau secara asasnya, kalau jauh memang kita tak dengar lah. Kita faham macam tu. Bila kata dengar sekadar telinga kita ni, maksudnya orang-orang yang sekeliling kita, yang hampir, yang rapat dengan kita. Itu maksudnya. Tapi kalau jauh, betul dengan ada bunyi-bunyi noise, bunyi-bunyi yang bising tepi, bunyi angin ke, bunyi pokok bergerak ke, bunyi kipas ke, maka kita takkan dengar lah bunyi hams tu. Boleh nak? Baik, mai tadi ingat dengung. Mai yasha. Okey, sekali lagi kita jumpa mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. So bila kita berhenti kat hujung ni, kita boleh tambahkan satu lagi kadar, iaitu 6 lah. Asasnya memang 4 atau 5 je. Cuma sebab kita berhenti, maka boleh dibaca dengan 6. Sebab apa? Dia iktiraf sebagai mad arid lisukun. Tapi ingat, bukan 2, 4, 6. 4, 5, 6. Jangan salah faham. 4, 5, 6. Yu'til hikmata man yasha. Wa man, nun mati bertemu ya. Idgham bi gunnah. Sekali lagi. Wa man, sama je bunyi dia kat sini. Wa man yasha. Wa man, yang penting kena ada dengung lah. Jangan kosong. Wa man yu'tal. Wa man yu'tal. Beza. Bi gunnah. Ingat ada dengung tu. Wa man yu'tal hikmata faqad. Sama juga macam perkataan hikmah di awal tu. Boleh? Mai tu bunyi kosong, macam confused. Apa confused tu? Puan Nordia. Confused kat mana tu? Yang kosong tu maksudnya bidun gunnah, tanpa gunnah. Wa mai masuk ada, tapi dengung tak ada. Wa mai. Kalau dengung ni bila kita tutup hidung sangkut. Wa mai. Nampak? Itu je cara nak check. Okey, bila kata kosong ni kita boleh dengar jelas.
Bacalah sedap macam mana pun, lagu macam mana pun, kalau kosong dia tetap bunyi dia mudah saya kata bahasa orang kita lah. Bunyinya hampeh tuan-puan. Memang kita jelas dengar bunyinya agak kurang cantik. Contoh, yukti tu tengok awal tu. Yu'til hikmata man yasha. Yu'til hikmata man yasha. Ni saya buat kosong. Tuan-puan dengar baik-baik. Man yasha tu. Kosong Yu'til hikmata man yasha. Ni kosong. Yang kata birunnah ni tadi, yu'til hikmata man yasha. Yu'til hikmata man bila tutup hidung sangkut, itulah dia birunnah. Kalau tidak baik dia tak payah bubuh nama birunnah tu. Sebab nak kita jelas adanya unsur dengung tu. Bukan kosong. Idgham ada, gunnah tak ada. So kita kena fahami betul-betul nama hukum tu sendiri. Idgham memasukkan birunnah dengan dengung. Jangan kita faham birunnah tu kadar 2 harakat tu. Tak, itu hanya kadar. Itu kadar dia, kadar dengung tu. Tapi yang nak dimaksudkan ialah proses dengung tu wujud ataupun tidak dan bagaimana ia berlaku. Itu yang penting. Bukan kita faham masukkan birunnah. Okey, contoh idgham masukkan birunnah, dengung 2 harakat. Bagaimana kita memahami maksud dengung tu? Itu point dia. Macam mana kita melaksanakan dengung tu? Adakah kita hanya faham dia sekadar 2 harakat? Kalau itulah yang kita faham 2 harakat, maka kita boleh je buat kosong dan panjangkan dia 2 harakat. Contoh, yu'til hikmata mai. Nampak? Kosong dan saya panjang ke 2 harakat. Berdasarkan kefahaman kita tadi. Contoh. Faham tak ni? Yu'til hikmata mai yasha. Mai. Ni kosong. Mai. Kemudian panjangkan 2 harakat. Sebab nak memahami tadi, birunnah tadi. Sebab kita faham birunnah tu, dengung 2 harakat. Tapi dengungnya tak ada. 2 harakat tu je yang ada. Jadi bukan itu yang kita nak. Kena faham betul-betul birunnah ni bagaimana. Iaitu suara yang datangnya daripada hidung kita. Wallahu'alam. Jelas ke? Bagus juga soalan tadi. Mungkin ada yang masih keliru lagi kan. Apa kosong, apa yang Ustaz kata kosong-kosong ni. Jadi itulah dia. Serba sedikit yang saya boleh beri sikit kefahaman pada tuan-puan. Faham kot nah? Jangan duk faham yang 2 harakat tu je tanpa kita melazimi macam mana proses dengung yang sebenar, yang sepatutnya. Itu yang menjadi keutamaan tu. Banyak kesilapan halus yang biasa dilakukan oleh orang kita ni, itulah dia. Kan, bila kata dengung tu hanya faham kadar dia 2 harakat, kira jadilah. Kan? Bukan nak fokus pada 2 harakat tu, bukan itu sebenarnya. Tapi macam mana kita melaksanakan dengung tu. Okey? Jelas Wallahu a'lam. Dengung suara dari hidung. Ya, itulah maksud dengung. Okey, suara hidung, suara sengau. Tapi tak adalah saya sebut sengau. Sekarang wamai yasha. Lain pula bunyinya. Tu izin ngaji aja. Dia kata dengung ni suara sengau. Udah faham sengau pula. Macam kes 2 harakat tadi lah. Kalau saya sebut sengau kan, udah. Yu'til yang lain okey. Yu'til hikmata man yasha. Kat situ pula. Udah. Ini orang tak apa. Lainlah kefahamannya pula. Kan, yang lain semua okey. Kat situ pula. Fahamnya sengau. Saya dengung-dengung kita pun faham sengau.
Tapi hakikatnya itulah suara hidung, suara gunnah, suara sengau yang cantik datang daripada hidung. Tapi ada pengawalan lah. Itu dia. Boleh nah? Jangan salah faham. Okey, jom kita teruskan. Dengung dengan kemas. Wa man yu'tal hikmata faqad. Okey, dal yang mati ni qalqalah sughra. Qa tebal. Mata faqad qad. Boleh. Ni dua harakat. Mak badal dua harakat waw mat sebelumnya hamzah. Ingat hamzah dua harakat di awal kalimah mak badal. Utiya. Ni ya ni bukan ya mat ni ya hidup ni, baris atas nampak ni. Utiya khairan. Kha tebal selamanya, kha, kemudian ya yang sukun ni, ya lin sebelumnya baris atas. Okey. Jadi kena lembutkanlah. Utiya khairan kathira. Utiya khairan kathira. Ranka. Baik. Kat sini ikhfa hakiki. Sembunyikan tanwin. Jangan sebut tanwin tepat pada makhrajnya. Jangan sebut tanwin tepat khairan ataupun nun matilah, jangan sebut nun tepat pada makhraj. Utiya khairan ka. Bersedia untuk sebut huruf kaf, yang mana kaf ni sifatnya istifal, nipis. Cuma ianya berkaitan dengan pangkal lidah. Kan huruf kaf ni makhraj dia pangkal lidah. Pangkal lidah yang hampir dengan tengah lidah. Dia bukan macam huruf qaf. Huruf qaf memang pangkal lidah tapi dia di belakang lagi. Jadi huruf kaf ni depan huruf qaf. Faham ke tu? Kena belajar sifat makhraj dulu kan, baru kita jelaslah. Siapa yang dah belajar insya-Allah mungkin faham apa yang saya sebut ni. Siapa yang masih sama-sama lagi tak apa, insya-Allah nanti ada kelapangan, ada rezeki, boleh sama-sama kita ikut seminar sifat huruf, seminar makhraj huruf. Biar sekurang-kurangnya kita dapat sikit kefahaman tu kan. Utiya khairan. Ra tadi tebal Ra. Khairan ka. Utiya khairan kathira. Huruf kaf pada atas ka. Tha ni kena keluar hujung lidah sikit sahaja. Jangan keluar banyak-banyak. Kalau keluar banyak nanti tak sempat masuk. Udah tergigit lidah, udah putus naya. Okey. Utiya khairan kathira. Kathira. Ranka kathira. Utiya khairan kathira. Ra ni ma'iwat. Tanwin dua harakat lah. Tanwin bila berhenti mat dua harakat. Boleh ke? Utiya khairan kathira. Ra tebal. Jangan kathira. Itu qiraat lain bolehlah baca macam tu. Okey, kita tetap baca dengan tafkhim tebal. Boleh tuan-tuan dan puan Baik, kita berhenti kat sini, kemudian sambung lagi. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wa ma, wa pada atas wa, ma ni dua harakat, ni alif mat sebelumnya baris atas. Yadha. Okey, huruf zal ni. Huruf zal ni pertama dari sudut makhraj kena keluar hujung lidah. Betul? Yadh.
Kemudian zal ni, sifat yang perlu kita pelihara dengan baik, yang kita nak kena jaga sikit, ialah sifat rakhawah, iaitu suara yang mengalir. Ingat, huruf zal makhraj dia keluar hujung lidah. Yaz. Kemudian ada sifat rakhawah. Macam mana? Yaz. Yaz. Suara mengalir. Jadi point dia, jangan putuskan wa ma yadhak, wa ma yadhak, wa ma yadhakkaru, wa ma yadhak, yadha, yadha, yadha. Lembut je. Wa ma yadha, wa ma yadha, wa ma yadhakkaru illa, wa ma yadhakka, wa ma yadhakka, yadhakka. Dapat tak? Wa ma yadhakkaru. Jangan tekan-tekan sangat. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wa ma yadha. Boleh ke ni? Cuba buat. Saya ulang-ulang tu supaya tuan-puan boleh ikut lah. Wa ma yadha. Yang kita nak kena hati-hati. Dia bukan salah tuan-puan. Cuma kita nak kemaskan bunyi dia. Sebab ni bab sifat je. Wa ma ya. Yang penting jangan lidah duduk dalam. Itu berkemungkinan kita sudah pastilah bila zal ni kalau lidah duduk dalam dia jadilah huruf zai. Ya tak? Kalau huruf zal sepatutnya keluar lidah tapi lidah tak keluar, hujung lidah tak keluar. So jadilah huruf zai. Betul? Wa ma yazak. Kalau duduk dalam wa ma yazak. Nampak? Tu beza huruf zai dengan zal. Wa ma yaz. Ni saya buat huruf zal Ni yang sekarang ni saya nak buat ni. Dengar baik-baik. Ni huruf zal contoh. Wa ma yazakkaru. Yazak. Nampak bunyi dia? Bunyi dia lebih, orang kata apa? Lebih macam ada, dia lebih padat sikit bunyi dia. Yazza. Yazza. Yaz. Wa ma yazakkaru. Okey, bila huruf zal rakhawah. Okey. Dan lagi satu, dua-dua ni rakhawah sebenarnya. Cuma disebabkan bila keluarnya hujung lidah yang sedikit itu menjadikan suara zal ni dia lebih lembut berbanding zai ni. Wa ma yadha. Huruf zal. Wa ma yadhakkaru. Kalau huruf zai, wa ma yazakkaru. Wa ma yaz. Wa ma yaz. Nampak? Wa ma yaz. Itu huruf zai. Ya. Sebab tu kat situ ada, sebab tu kat situ ada sifat safir pada zai. Yaz. Wa ma yazakkaru. Okey? Kenapa tak boleh tekan? Banyak sabdu, banyak tanda soal tu. Baik. Kenapa tak boleh tekan? Kan ada sabdu. Siapa kata sabdu ni kena tekan? Tu soalan saya tanya balik. Okey, sabdu ni huruf gandaan, bukan huruf. Betul tak? Siapa kata huruf sabdu ni kena tekan? Kalau kita faham betul-betul definisi syaddah. Syaddah ni maksudnya kuat. Illa, iaitu huruf yang pertama mati, huruf yang kedua hidup. Kena jelas. Jangan faham huruf sabdu ni huruf tekan. Itu hanya pendekatan. Orang kata apa, cara kita nak faham. Illa. Ni, kalimah illa ni. Kalau kita faham sabdu ni tekan, illa, tu tekan. Illa, ada unsur tekan? Tak ada.
Kan? Tengok cara kita faham tu macam mana. Sama lah huruf zal. Kita mengambil pula daripada sudut penerangan makhrajnya, hujung lidah yang keluar. Wa ma yadhakkaru illa. Okey, kena jelas, kena kaji balik apa maksud huruf gandaan ni ataupun yang kita kata syaddah, musyaddadah. Dia bukan huruf yang kena tekan. Kalau sabdu itu kita faham dia tekan, maka akan terhapuslah semua sifat-sifat yang dinyatakan. Contoh macam huruf zal. Contoh macam huruf shin. Ash. Dia ada safir dia. Dia ada tafashi dia. Sh. Asha. Kalau kita faham tekan tu, maka dia boleh jadi rosaknya sifat, berlebihan sifat. Okey. Memang bahasa kita macam tu lah. Selalu saya sendiri pun cakap, kena tekan sikit kat sini. Tekan di sini bukan maksud tekan illa, contoh. Wa ma yadhakkaru. Wa ma yadhakkaru illa. Ini saya buat semua tekan ni. Wa ma yadhakkaru illa. Boleh? Jelas tak? Sahabat-sahabat semua. On tak on ni? Okey? Tak apalah. Bagus je lah soalan tu. Dia sama-sama kita faham. Sebab kita kena faham, dalam kita nak mengaji ni bukan certain part je yang kita nak kena fokus. Contoh macam sukun, sabdu, tak. Tapi pelihara bagi makhraj dan sifat itu menjadi keutamaan sebenarnya. Selesai makhraj dan sifat, buatlah macam mana keadaan pun, confirm jadi. Okey nak? So saya harap semua jelas lah. Jadi bila kita dah faham tu, maka tak adalah soalan kenapa tak tekan, bukan kena bersabdu. Alright. So takkan adalah orang tak apa istilah begitu. Kalau faham lantun sikit, boleh tak Ustaz? Terpulang pada individu. Saya tidak menghalang, sebab mungkin dengan kefahaman itu menghasilkan bacaan yang tepat pada seseorang itu. Tapi kalau pada saya tak sebut lantun. Sebab lantun dia ada sifat khas dia, qalqalah. Macam tu pula. Bila kita dah belajar semua, so kita akan tahu. Kalau kita faham lantun, saya menjawab soalan tuan tadi lah. Boleh tak nak anggap lantun sedikit? Terpulang pada tuan yang bertanya ni, selagi mana kefahaman itu tidak mencacatkan bacaan. Jelas saya tidak menyangka nak kata, tak boleh. Tidak juga. Saya meraihkan. Mungkin itu cara faham kita dan kita dapat menzahirkan bacaan yang baik. So, tak ada masalah. Asalkan bacaan okey. Tapi yang bimbangnya kita faham itu dan dalam masa yang sama menzahirkan bacaan yang tidak sepatutnya. Jadi kalau kita bincang dari sudut ilmu, sebab tu ada sifat qalqalah yang khusus yang berlaku pada qutbun jaddin, 5 huruf, qaf, ta, ba, jim, dal. Para ulama dah letak dah dalam syair yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Matan Al-Jazariyah. So kalau kita tengok kitab tu memang dah letak dah, susun dah siap-siap. Kita ni nak ambil, nak faham tu macam mana. Gitu. So kalau lantun ataupun kita kata qalqalah lah, ada sifat dia, ada pada hurufnya yang tersendiri. Sebab kalau kata illa, tak ada lantun pun sebenarnya. Yadhakkaru illa. Kat mana dengar lantun tu? Kalau ikut kan? Tak ada pun. Kalau ikut sebenar-benar je lah. Kan? Tak boleh nak wujudkan lantun, tak boleh. Sebab sifat lantunan ni memang khusus ada pada 5 huruf.
Banyaklah kalau saya cerita panjang lebar qalqalah ni pun panjang pula cerita je nanti. Nanti mau sampai pukul 1 ni tak habis ni. Okey. Qalqalah. So secara ringkasnya qalqalah itu berlaku pun atas sebab syiddah tu. Suara yang tertahan. Suara yang tertahan, dan bila dah tertahan tak boleh nak tahan, maka dilepaskan, dilegakan. Dilegakan dengan lantunan. Qul a'udzu birabbil falaq. Nampak? Tersekat sampai kita rasa susah. Falaq ni, sangkut ni. Maka diredakan, dilegakan dengan qalqalah. Qul a'udzu birabbil falaq. Nampak? So kita lagi tenang nak buat, lagi lancar, lagi mudah. Okey? So apa pun terpulang. Kalau kata nak tekan sikit ke, itu biasalah. Biasanya kalau orang sebut tekan-tekan sikit pada sabdu ni sebab nak elakkan bunyi yang terlalu longgar. Contoh yang punca orang jadi tekan tu, punca orang sebut tekan tu sebab kita longgar. Contoh, wa ma yadhakkaru illa, nampak? Wa ma yadhakkaru illa. Jadi sepatutnya illa. Itu yang orang kata tekan tu. Maksudnya dalam skop nak memperbetulkan keadaan ketika itu. Itu yang kata tekan-tekan tu. Wujudnya istilah tekan-tekan tu sebenarnya kat situ lah. Nak mengelakkan daripada bunyi yang longgar. Illa. Tambah pada budak-budak kan. Nak betulkan lidah-lidah tu. Illa. Sabdu tu an-nabru ke Ustaz? Bukan. Tu lain pula. Alright. An-nabru bukan ni. Bukan sabdu. Memang ada yang melibatkan sabdu, tapi bukanlah kata an-nabru sabdu an-nabru. Bukan. Okey nah. So perbincangan an-nabru ni saya takkan sebut di sini sebab itu bukan dalam perbincangan hukum hakam. Okey nah. Tapi Puan Nuraini dia bukan, tak termasuk. Kalau keluarkan lidah sikit tak lantun huruf zal. Macam mana tu? Tak faham. Okey nah, tuan-tuan perempuan, clear kot. Okey. Baik, Alhamdulillah. So, itulah sedikit. Maaf tuan-tuan ambil masa lama sikit cerita benda ni kan. Cuma saya harap semua jelas lah. Saya rasa macam tak boleh kalau diam benda ni. Kena beritahu, biar kita sama-sama jelas. Okey. Kalau ada yang kurang setuju, tak apalah, boleh PM saya. Kan mungkin ada yang rasa macam saya punya pencerahan ni macam pelik, macam menyeleweng ke, boleh PM saya. InsyaAllah kita sama-sama bincang secara ilmiah. Okey. Bukan nak berdebat ke apa, tidak. Kita bincang adik. Takut ada yang saya silap kan. Tapi berdasarkan apa yang saya faham, dengan apa yang saya orang tak apa, ilmu saya yang orang tahu terhad dan terbatas ini, itu je lah yang saya boleh share sikit. Okay, minta maaf lah kalau ada kurang-kurang sikit. Jom kita sambung sikit lagi tuan-tuan, nak habis dah. Wa ma yadhakkaru illa yadhakkaru illa ni kita panjang. Illa 4 atau 5 harakat. Ini hukumnya mak jaiz munfasil. Mak jaiz. Mak jaiz ni pertemuan huruf mat dengan hamzah dalam 2 kalimah. Illa satu perkataan. Ulul alba. Ulul satu perkataan.
Okey nah, panjang 4 atau 5 harakat. Selesai. Illa ulul. Okey ni, ni huruf ziyadah tuan-puan. Huruf tambahan. Nampak ada bulat atas ni? Okey, so huruf tambahan yang ada pada tulisan tak perlu dibaca. Illa ulul. Tu bunyi dia. Ulul. Ni pun sama, lam ni. Walaupun kita tengok bersepah huruf kat sini. Ada waw, ada huruf ziyadah, ada hamzah wasal. Tapi apa pun bunyi dia, daripada lu ni terus masuk lam yang mati. Lul. Illa ulul. Ulul. Ulul al. Ulul al. Ni hamzah pada atas. Matikan lam. Illa ulul albab. Boleh nah? Oh, Puan Nani ada soalan. Ustaz, sama tak dengan waladdallin? Ada yang kata kena tekan sikit bacaan dekat sabdu tu. Okey. Ada soalan Puan Nani tadi. Soalannya begini. Tak apa saya jawab. Sebab ni dalam Fatihah kita baca kan. Ustaz, sama tak dengan waladdallin surah Al-Fatihah tu Ustaz? Sebab ada yang kata kena tekan sikit bacaan. Jadi kena faham. Kalau ada guru-guru yang kata tekan sikit tu supaya dia nak fahamkan kepada kita, jangan kita salahkan dia mah. Jangan kata ustaz tu tak betul, tidak. Kan lepas tuan-puan dengar saya cakap tadi sabdu tu bukan benda yang menekan. Yes, itu asasnya. Tapi bila kita faham balik, macam soalan Puan Nani tadi, ada ustaz-ustaz kata, guru-guru kata, macam contoh surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik. Kenapa bila ustaz-ustaz Sazah, bukan dia orang je tuan-puan, saya pun sama, saya akan cakap tekan sikit kat lam tu. Sebab apa? Sebab itu adalah hukum mad lazim kalimi musaqqal. Yang mana panjang itu nak masuk kepada sabdu tu. Jadi nak menzahirkan bunyi sabdu tu. Nak menzahirkan bahawa lam itu bersabdu. So tak boleh buat longgar. Dengan maksud tekan itu tadi supaya nak bagi tahu supaya kita tak longgar. Contoh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mana sabdu dia hilang. Jadi bila difahamkan, tekan sikit lam tu. Sebab apa? Nak menunjukkan adanya sabdu kat situ. Tapi bila kata tekan tu bukan dallin. Itu tekan. Itu yang tekan ni orang faham. Tekan. Bukan tekan itu maksudnya. Tekan itu, tekan yang dimaksudkan oleh sebahagian para guru ni maksudnya jelaskan bunyi sabdu itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dallin. Bukannya dall. Jadi macam mana kita faham maksud tekan tu? Boleh faham ni? Yang saya bagi tahu yang cerita panjang lebar tadi, macam mana asas untuk kita faham pada bacaan bersabdu ni bukanlah tekan semata-mata. Itu yang saya nak highlight kan. Tapi dalam kes yang macam mad lazim kalimi, al-haqqah, hilang sabdu. So bila kita kata tekan sikit, ada sabdu tu. Sebab apa? Nak menzahirkan bahawa ada dua huruf tu. Huruf yang mati, huruf yang hidup. Al-haqqah. Tapi bukan kita kata tekan tu al-haqqah. Al-haqq. Haqq. Nampak? Sampai sengit mulut kan? Contoh. Jelas ke tak jelas tuan-puan? Okey.
Jelas ke ni semua? Itulah saya tak perasan soalan tu tadi. Minta maaf. Okey. Itu je asas dia. Dia tak akan jadi waladdallin. Dal. Nampak dia nanti? Dallin. Tak nampak mana sabdunya tu. Hilang ciri-ciri sabdu tu. Waladdallin. Nampak ada sabdu. Dah. Selesai. Kita yang kena tahu apa yang dimaksudkan tekan tu kat situ sebenarnya. Okey? Maksudnya menekan sikit suara tu bagi terhindar daripada bunyi yang longgar tu tadi. Itu aja. Tapi secara umumnya bukanlah kita kata huruf yang bersabdu mesti kena tekan. No. Tu kesimpulan dia. Ada dua benda beza tu kita kena faham tu. Alright. Tak maaf lah tuan-puan. Saya bercakap ni jenis tak ada main cakap je. Bukan maksud saya main cakap. Maksudnya saya bukan cakap ikut ada tulis-tulis nota ke apa depan-depan ni, tak ada. Saya bercakap berdasarkan soalan tuan-puan. Saya cuba menjawab berdasarkan soalan dan saya cuba relatekan dengan apa yang boleh kita cuba faham. Okay, agak susah sikit kalau nak baca mat lazim. Mungkinlah ada sebahagian orang mungkin rasa susah sikit kan. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Baik, hujung sekali bab ma'rif sukun. Kemudian pada ba ni jangan lupa dia ada sifat lantunan. Ni baru betul lantunan. Albab. Dan jangan akhir dengan bunyi belakang tu. Albab belakang. Bab belakang. Biasa je. Illa ulul albab. Ini kena ikut kelas sifat lah. Okey, dah pukul berapa ni? Sekejap lagi saya ada kelas tuan-tuan. So, rasanya kita dah kena stop dah ni. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Selesai. Okey? Kalau Fatihah senang, kalau yang lain susah. Tak apa, pelan-pelan insya-Allah. Yang susah tu semua akan jadi senang kalau kita terus latih ya. Baik. Saya baca balik daripada yu'til hikmata. Kita baca sama-sama lah tuan-puan. Yu'til hikmata ni sampai albab ni. Kemudian kita baca balik sama-sama daripada awal sehinggalah selesai. Qalqalah kubra. Ya, betul. Ni kat sini albab ni tadi qalqalah kubra. Okey. Jom. Kita ambil daripada yu'til. 1, 2, mula. Yu'til hikmata man yasha. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Okey, selesai. Jom kita baca balik daripada awal. Asy-syaitanu ya'idukumul. Boleh? Sama-sama sebelum kita akhiri live kita. Jom. Tarik nafas. Sedia semua? Okey, tarik nafas insya-Allah. 1,
Daripada awal ni. 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Okay, kita baca sekali lagi boleh? Kita baca sekali lagi, tempo laju sikit lah. Okay, ready semua? Tarik nafas. 1, teruskan fokus. 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Selesai untuk bacaan kita pada hari ini, ayat 268 dan 269. InsyaAllah kemudian nanti kita bertemu lagi untuk sambung ayat yang berikutnya. Jadi tuan-tuan dan puan, esok jangan lupa untuk bersama dengan Encik Helmi Raplis untuk sharing santai bersama beliau di YouTube. Okey, esok live jangan buka di Facebook ya, buka di YouTube insya-Allah. Jadi dalam seminggu kita ni kita biarkan ada pengisian buat kita semua. Kalau hari Isnin kata ada sharing tajwid pagi kan 8.30, kemudian hari Selasa walaupun sharing tajwid tak ada, kita turut sajikan kepada tuan-puan dengan pengisian. Jadi untuk tajuk esok ni wallahualam saya tak pasti apakah yang bakal dikongsikan kepada tuan-tuan dan puan. So jangan terlepas, insya-Allah sepastinya santai tapi sampai. Insya-Allah tuan-puan akan bersama sahabat saya Encik Helmi Raplis pada esok pagi jam 9, 27 Julai 2021. InsyaAllah perkongsian ini akan berlanjutan lah setiap minggu pada hari Selasa di YouTube channel. So kepada mereka yang belum subscribe lagi kita punya channel YouTube Easy Ngaji, saya harap tuan-puan support kami untuk terus berkembang lah. Itulah tujuannya, InsyaAllah nah. Dan petani bersama Encik Ifan. Ini khas. Okey, kepada pelajar-pelajar
ataupun peserta Kito 3, kepada peserta Kito 3 kelas intensif tajwid online, alhamdulillah esok kita akan mulakan kelas kita melalui Zoom. Okey, melalui Zoom. So saya harap semua dah download apa semua dah selesai. Dan petang ni merupakan orang kata apa, boleh kita kata macam training jugalah. Tapi dalam masa yang sama akan ada perkongsian, ada input yang tuan-puan dapat. Jadi kepada semua peserta Kito 3 pada petang ini bersama Encik Irfan, jangan lupa jam 3 petang tak silap saya. Okey, untuk bersama beliau. Ada sedikit perkongsian yang nak di-sharekan kepada tuan-tuan perempuan. Ini khusus kepada sahabat-sahabat kita lah. Okey, khusus kepada sahabat-sahabat kita insya-Allah. Kito 3. So kepada Kito 2 yang tak yang sertai saya sebelum ni untuk Kito 2, terima kasih saya ucapkan dan welcome, selamat datang kepada ahlan wa sahlan kepada mereka yang baru join untuk Kito 3 ni, insya-Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kefahaman yang baik, insya-Allah. Okey. So itu saja setakat ini daripada saya. Mohon maaf salah dan silap. Okey, mohon maaf salah dan silap. Sorry, ada satu part lagi saya terlupa. Ni untuk pendaftaran KOC masih lagi kita buka ya. Sehingga hujung bulan ini, insya-Allah. Siapa yang nak daftar boleh terus berhubung dengan Encik Irfan, boleh klik link di atas. Okey, untuk Quran online class. Di sini kita menggunakan medium platform apa? Allahumma salli ala Muhammad. Google Meet. Kat sini kita guna Google Meet. Boleh siapa yang berhajat nak memperdengarkan bacaannya, nak disemak dalam masa yang sama, boleh semak bacaan orang lain. Okey, boleh turut serta untuk kita punya Quran online class khas Easy Ngaji. Boleh nak? Ada ulangan ke sebab ada KOC? Puan Nuraini, ulangan apa tu? Okey. Saya rasa itu saja daripada saya untuk hari ni. Ada 3 benda lah esok bersama Encik Elmi untuk YouTube live di YouTube channel. Kemudian kita punya Izimat ni, jangan lupa siapa yang belum join group Easy Ngaji Mat ni, boleh tekan link disediakan di atas, boleh masuk untuk dapatkan info produk Easy Ngaji. Okey. Yang pada 27 esok lah. Puan Nuraini Tahrin ada apa tu? Ada KOC dengan siapa? Nanti boleh mesej balik Encik Irfan kalau personal kot Puan Nuraini ni. Ya. Sebab kalau ikutkan KOC kita ni hari Isnin, KOC yang ada lah Selasa pagi. Tak silap saya. Kan? Dengan Jumaat. Tak apa-apa pun berhubung Puan Nuraini tanya yang untuk ni ke? Yang slot dengan YouTube tu. InsyaAllah ada ulangan. Ada ulangan insyaAllah. Saya ingatkan untuk kita. Minta maaf. Salah faham. Ulangan ada insyaAllah. So itu saja kot daripada saya. Mohon maaf salah dan silap. Okay. Kita jumpa pada hari Rabu nanti insyaAllah. Dan esok bersama Encik Helmi Raplis kita untuk sharing di YouTube channel kita. Dan pada petang ini kepada sahabat-sahabat Kito 3, jangan lupa untuk bersedia untuk slot petang ini dalam masa yang sama untuk kita nak biasakan dengan Zoom lah buat mereka yang kali pertama menggunakan aplikasi Zoom ni, insyaAllah. So mohon maaf sekali lagi salah dan silap. Yang baik itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang itu daripada kesilapan saya sendiri. Saya mohon maaf. Dan jangan lupa kita punya hashtag santai tapi sampai. Kita jaga Quran
Quran jaga kita insya-Allah. So, kita tangguhkan pertemuan dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey, jumpa lagi tuan-tuan dan puan. Maaf sekali lagi. Kalau ada gurau-gurau ke apa semua kan. Esok pagi bersama Ustaz Comel. Hilmi. Okey, baik. Alhamdulillah. Itu saja, saya undur diri dulu. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita layan dulu mukmin sejati insya-Allah. Jumpa lagi. Orang mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita, jiwanya parah tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya? Kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya. Teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat saja hatinya derita. Banyak sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat
siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja ia bergelora kerana takut dengan Tuhannya. Lebih lagi setelah terbuat dosa. Carilah